mengikut hari dan masa. Dan of course dia taklah real time, dia basically data yang sebelum ni pernah berlaku. Tapi nanti kalau anda dah faham benda ni, you can simulate it using the real time cases. Means that data tu masuk sebagai appending tu. Dia append maksudnya dia tambah lagi data, anda boleh tengok chart tu secara automatic, secara visual. Tapi yang penting dia punya setting tu mesti betul. So kita akan gunakan yang paling basic, onset. Untuk hari ni je lah, kita buat onset dulu. So cara dia tadi tuan-tuan puan akan copy kita punya link dan pergi kepada local data studio. Okay, cuba pergi kepada local data studio, kita buat onset saja. Onset untuk female and male. Nak tunjukkan contoh apakah bagusnya anda gunakan apa yang dipanggil sebagai interactive dashboard. So interactive dashboard yang kita akan fokus hari ni adalah menggunakan Google Data Studio. So you are going to insert based on the URL and then you akan klik add. Selepas you klik add ni, anda akan pilih basically sheet 1 lah. Kat sini saya lupa nak highlight tadi. Kita ada sheet 1, kita ada sheet 2. Kita akan pilih sheet 1 sahaja. Sebab sheet 2 kita boleh import tak? Jawapan dia pun boleh juga. Anda import kemudian lah. Okey, secara umum dia akan bagi satu table. Betul tak? Table ni adalah gender. Betul? Okey, kita namakanlah dekat atas ni adalah food lah. Food investigation. Okey, dah siap. Maka next saya nak tunjuk kepada tuan-tuan puan kenapa pentingnya untuk kita setkan date tadi dengan betul. Sebab kalau anda pergi kepada resource, cuba klik pada resource, klik kepada manage added data sources. Resource, manage added data sources. Okey, dekat sini kita akan ada item yang dipanggil sebagai edit. Anda boleh klik edit ni. Dan anda boleh lihat di bawah ini adanya perkataan onset. Okey, onset. Onset ni secara automatik dia telah declare sebagai date. Nampak tak gambar kalender ni? Dia secara intelligentnya oleh komputer telah detect dia sebagai date and time. Sebab apa? Sebab dia adalah telah disetkan dengan betul mengikut kita punya pentuturan data tadi. Okey, jelas Sama juga kalau tuan-tuan dan puan ada variable yang dipanggil sebagai time. Ini time onset ni dia sebagai text sekarang ni. Anda kena betulkan dia pada data asal tapi malangnya dekat sini time tak ada tau. Dia tak ada time, dia akan ada time dalam bentuk minute, hours dan sebagainya. So anda kena buat parsing. Parsing tu saya suggest kita bincang lain masa lah ya. Yang ini saya hanya fokuskan kepada contoh yang mudah-mudah dulu. Okey, dah siap yang ini. Antara kelebihan penggunaan apa yang dipanggil sebagai Google Data Studio ni, Interactive Dashboard, anda boleh masukkan satu control. Cuba pergi dekat sebelah kanan atas, namanya Add a Control. Add a Control. Okay, dah siap tadi semua. Yang manage added data sources ni dah siap. Tekan butang finish kat sebelah kanan ni. Ni kan tadi edit semua kan. Lala anda pun dah blur dah. Kat mana nak tekan ni kan? Tekan sebelah kanan atas ni, finish. Okay, finish. Finish. Lepas tu anda boleh tekan butang close. Close Okay, dia dah pergi balik dekat kita punya main page Okay, dekat main page ni kita ada file, editing, view, insert, page, arrange dan lain-lain. Yang ni saya cerita kemudian. Saya tunjuk je dulu kenapa kita bagus guna interactive dashboard. Pergi kepada add a control. Anda ambil date range control. Date range control, anda akan draw lah date range control ni somewhere around here. Okay, saya ulang balik. Anda pergi kepada add a control, date range control. Dah? Select dekat somewhere around here. Mana-manalah anda suka. Okay, dah sudah kan? Kemudian, date range control ni membolehkan tuan-tuan dan puan untuk memilih date ketika berlakunya wabak sebagai contoh. So, saya klik pada set date range ni. Saya dekat sini ada perkataan default date range kan. So saya boleh set tau default date range saya. Oleh kerana saya tahu ini berlaku pada Januari. So saya boleh setkan sebagai end dengan date dia mesti Januari. So siapa-siapa yang cari selain daripada bulan tu memang tak akan keluar lah. Faham ya? Okay, itu yang pertama. Yang kedua, setelah selesai saya akan klik kepada table yang berkenaan. Contoh ini adalah table F dan M. F dan M merujuk kepada apa? Female dengan male kan. Dekat sini kita ada date range yang berkenaan telah disetkan sebagai onset. So kalau anda tak berpuas hati, anda boleh ambil lah data-data lain seperti date, time dan lain-lain. Contoh masa ni saya ambil onset. Dimension dia adalah gender based on kat sini kita tengok gambar ABC. ABC maksudnya apa? Bukan numerik, dia adalah string data kan. Jadi setelah selesai anda boleh tekan butang view. Cuba tekan butang view dan anda akan tengok ada set and date range. So kalau saya pergi dekat data ni, saya boleh pilih Januari dan saya boleh pilih 14 dengan 14 Januari. Contoh saya ambil 14 Januari je dan saya boleh apply, maka dia akan automatically filter berapa case pada 14 hari bulan dan juga bagi female dan male. Okay, inilah yang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan pada masa yang akan datang lagi. Saya akan tambah baik lagi lah explanation saya ni. So contohnya tuan-tuan dan puan nak pergi kepada 15 pun boleh. 14, 15 pun boleh. 14, 15 basically semua sekali lah. Okay, contoh kalau tuan-tuan dan puan nak pergi pada 14 dan end up into the 15, you akan dapat overall lah, which is both of the cases. Okay,
Kalau anda nakkan dia di-resetkan pun boleh. Anda boleh reset balik ke atas ni yang dipanggil sebagai reset. Ada tak? Oh, tak ada. Kita boleh boleh adakan button reset. Itu nanti kemudian lah. Itu semua advanced features lah yang saya akan bincangkan kemudian ya. Sebab semua tu akan ada dekat add control ni. Nanti anda akan make use of all these thing. Semua dapat tak buat ni? Cuba buat dulu.